Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Skrin saya nampak tak? Skrin, slide saya nampak tak? Nampak. Okay, saya ada masalah dengan internet ni. Kalau katalah saya terleft, awak biar kejap, awak tunggu kejap. Nanti saya masuk balik, okay? Dia macam tak berapa stable. Tapi insyaAllah lah, okay, tak ada masalah. Okay, tengok pada bab 6 ini, kita masih lagi dalam bab 6 tapi dekat bahagian 6.8 iaitu tajuk garam hablo dan kegunaannya dalam kehidupan harian. Dalam 6.8 ini adalah kita dah masuk garam lah, maksudnya starting untuk garam. Sebelum ni kamu hanya tengok pada bahagian acid dan base sahaja. So hari ini, bermula hari ini kita dah pergi pada bahagian garam. So inilah permulaannya, pengenalan kepada garam. Yang ni sikit je, tak banyak. 6.8 ni dia asas saja. 6.9 ni yang bahagian ini, penyediaan garam ini terlalu panjang sebenarnya. Okay, kata saya akan buat pada 3 part lah ni. Ni ada 3 part. So untuk hari ini kita hanya pergi pada part 1 saja. Okay, sedikit pengenalan berkenaan dengan cara nak menyediakan garam. Okay, selalu dengar perkataan garam. Dalam fikiran awak bayangkan garam tu macam mana? Tak tahu garam macam mana? Ada orang tak ni? Dengar tak suara saya? Tak dengar suara? Tak. Dengar. Okey, dengar Okey lah. Tengoklah garam ni macam mana. So, mestilah dalam kepala awak tu bayang garam dekat rumah, kat dapur tu je. Okey, kriteria kejayaan adalah ada 4 kat sini. Yang pertama, dapat menjelaskan apakah maksud garam, mencirikan sifat fizikal hablu garam, ciri-ciri sifat fizikal bagi hablu garam. Yang ketiga, dapat menyatakan kegunaan garam dalam kehidupan harian. Dan yang keempat, dapat mengelaskan garam kepada garam terlarutkan dan juga garam tak terlarutkan. Okey, kita pergi pada kriteria yang pertama. Dapat menyatakan apakah itu maksud garam. Okey. Maksud garam di sini maksudnya adalah satu sebatian ion. So garam ini adalah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam atau ion amonium. Maksudnya kat sini ion hidrogen daripada asid. Asid macam yang kamu tahu, kita dah belajar ada asid hidroklorik, formula dia adalah HCl. Asid nitrik HNO3. HNO3 dan juga asid sulfurik H2SO4. Maksudnya kat sini ion hidrogen daripada asid ni semua akan ditukar, digantikan dengan ion logam. So logam, apa benda logam? Contoh macam logam natrium, kalium, kalsium, apa lagi logam? Okay, apa-apa sajalah logam, argentum dan sebagainya. So kat sini kalau saya gantikan dengan natrium, ion hidrogen ni saya gantikan dengan natrium, dia akan jadi natrium klorida. So natrium klorida ni adalah garam. Okay, kalau gantikan dengan kalium, dia akan jadi kalium klorida, ini pun garam.
kalsium klorida, garam. Samalah dengan yang kat sini. Okay, kalau saya gantikan ion hidrogen ini dengan logam lain, dia akan membentuk garam. Contohnya natrium nitride. Okay, kalsium nitride, kalium nitride, kalsium nitride. Ini semua adalah contoh-contoh garam. So garam apa maksudnya? Dia adalah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam atau ion amonia. Okey, kita lihat bagaimana garam terhasil. Ini adalah contoh dekat bahagian asid sebelum ni. Awak dah lihat dalam sifat kimia asid boleh bertindak balas dengan alkali ataupun base. Okay, dekat bahagian sifat asid, yang pertama asid boleh bertindak balas dengan base, dia akan hasilkan garam dan juga air. Okay, yang inilah yang pertama ni. So ni contohnya asid hidroklorik. Okay, bertindak balas dengan natrium hidroksida membentuk natrium klorida. Kita tengok asid hidroklorik. Ion hidrogen ini digantikan dengan ion natrium. Maksudnya natrium ni adalah ion logam. Dia membentuk natrium klorida. So hidrogen tadi dah tersingkir, natrium yang masuk. So natrium klorida ini adalah garam. Air bukan garam ya. Okay. Air ni adalah sejenis molekul. Kalau ini ada dua nama, natrium klorida, dia adalah ion. Ion adalah garam. So yang kedua, contoh yang ni asid hidroklorik. Kita tengok ion hidrogen tu kita buang, kita gantikan dengan zinc. So dia membentuk zinc klorida. Kenapa ada dua kat sini? Sebab bila nak tulis persamaan ion mesti kena ingat cas. Okay, kena ingat cas, dua bawa jadi ZnCl2. So ini adalah garam. Okay, akhir sekali yang ketiga kat sini, asid hidroklorik tindak balaskan dengan kalsium karbonat. Okay, yang kedua ni tadi, asid boleh bertindak balas dengan logam. Kita boleh dapat garam dan juga air. Dan tindak balas yang ketiga, asid boleh bertindak balas dengan karbonat logam. Kita akan dapat garam, air dan juga gas karbon dioksida. Okay, garam, air dan juga gas karbon dioksida. So ini adalah 3 persamaan bagaimana nak dapatkan garam yang kita dah lihat pada tajuk asid dan base. Okey, sebelum itulah contohlah saya nak dapatkan garam kalium klorida. Okey, kalium klorida ini garam. Tindak balaskan mesti ada asid. Mesti ada asid. Okey, asid boleh bertindak balas dengan 3 cara tadi kan? Sama ada dengan alkali, base, yang ni dengan logam ataupun logam karbonat, karbonat logam. Okay, contoh saya ambil base. Kalau base, belakang dia sama ada OH ataupun ada O. Okay, hujung dia. Contohnya dekat sini kalau acid, dia mesti ada H. Acid mesti ada H. So apa yang kat belakang dia ni kena tengok pada nama garam. So garam ni kita ambil yang bahagian belakang ni, kita masukkan dekat bahagian acid. So kita tahulah acid yang digunakan adalah acid hidroklorik. Dan lagi satu ni base yang digunakan adalah kalium hidroksida. Macam itu. Mama, kita baca macam ni. Mama. Apa? Kita baca macam ni. Diam. Sekejap. Tak nak lah, pergi sana. Masih ke?
Okey, yang kedua contoh. Kamu nak hasilkan garam magnesium nitrat. Okey, asid apa yang kita nak kena gunakan kat sini? Saya nak asid je. Asid apa? Kau cakap betul-betul. Nitrit. Asid apa? Nitrit. Sedap. Asid nitrik. Betul. Okey, asid nitrik. Sebab kita ambil anion dekat sini, NO3 dan asid mesti ada H. So asid nitrik. Okey, yang dekat bahagian sini kita boleh pilih lah sama ada nak guna base ataupun boleh gunakan logam ataupun boleh gunakan karbonat logam. Kalau nak guna base MgOH. Kalau nak gunakan logam Mg sahaja. Kalau nak gunakan magnesium karbonat, magnesium karbonat. Kat sini boleh pilih antara tiga ni. Okey, setakat ni jelas tak? Jelas. Okey, kalau jelas kita pergi pada latihan. Tengok latihan, satu latihan. Okey, kelaskan sebatian berikut kepada garam dan juga bukan garam. Okey, bila soalan pengelasan, kamu kena buat dalam bentuk jadual. Okey, kalau dia bagi soalan pengelasan, buat dalam bentuk jadual. So, bahagian pertama ni letaklah kepada apa? Garam. Lagi satu, bukan garam. So, yang mana garam? Kita tengok satu-satu. Zinc nitrat, garam ke tak? Garam. Okey, betul. Zinc nitrat adalah garam. Zinc nitrat, garam. Dia anion kan? Anion dia ada dua nama. Satu, dua nama anion. Okey, anion garam je lah. Tak kisahlah nama dia tu apa. Okey, yang kedua. Asid sulfurik. Bukan. Bukan. Asid dan nama pun asid. So bukan lah. Okey, asid sulfurik bukan garam. Okey, yang ketiga. Cuprum 2 oksida. Bukan kot. Bukan, betul, bukan. Sebab apa ya? Sebab ini adalah base. Cuprum 2 oksida. Tadi saya dah cakap kan yang base dia ada OH ataupun hujung belakang dia ada O. Ni macam ni O lah, oksida. Kalau OH, cuprum hidroksida. Ini kategori base, bukannya garam. Okey, yang ketiga, hidrogen iodida. Hidrogen iodida. Yang keempat. Hidrogen iodida. Garam? Bukan. Bukan. Okey, Kartika kata bukan, betul. Bukan Sebab apa? Ini adalah asid sebenarnya. Mana tahu asid? Ini ada H, hidrogen. HI. Asid kan mesti ada ion hidrogen. So ini adalah kategori asid. Ni asid. Dia tak saja tak nak letak lah perkataan asid tu. Okey, yang kelima, natrium hidroksida. Bukan. Bukan. Okey, bukan. Sebab apa bukan? Hidroksida. Hidroksida. Hidroksida ni dia kategori apa? Kalau dia bukan garam. Kali base. Betul. Base, okey. Base. Okey, yang keenam, magnesium klorida. Garam. Garam. Betul, magnesium klorida.
Yang ketujuh, plumbum 2 sulfat. Garam. Bukan. Garam, okey. Plumbum 2 sulfat garam. Yang terakhir sekali, kalium nitrat. Garam. Garam, betul. So garam ni kalau awak tengok, satu cara nak tahu dia dua nama. Okey, dia adalah sebatian ion kan, ada dua patah perkataan. Okey, macam ni, 1, 2. Tapi awak cakap nombor 5 ni pun ada dua patah perkataan. Dalam perkataan tu kita tengok kalau dia ada O, oksida, ataupun dia ada OH, hidroksida. Okey, ini kena out ya. Kena out kan. Ni ada hidroksida, ada oksida. Ini out. Ini adalah base. Okey, ini adalah base. Dan kalau dalam nama tu, contohnya macam yang ni, hidrogen iodida. Dalam nama ada perkataan hidrogen. Hidrogen ini kategori asid. Saya boleh je letak asid hidroklorik ni, HCl ni, saya letak hidrogen klorida. Boleh. Okay, saya boleh letak ini sebagai nama dia yang lain, hidrogen klorida. Tapi sebenarnya dia adalah benda yang sama, asid. Okay, ini bukan garam. Itulah. Jadi nampaknya dapatlah kamu kelaskan. So dapatlah kamu kena pasti . So objektif yang pertama dah tercapai. So kita tengok objektif yang kedua. Mencirikan sifat fizikal hablogaram. So sifat fizik ni maksudnya sifat fizik lah, luaran dia, bentuk dia. Okay, bentuk dia macam mana. Okay, kalau garam kat rumah awak tengok dia warna putih je, jernih macam itu kan. Sebenarnya garam ni dia ada macam-macam colour. Okay, kalau di makmal tu sebenarnya kita ada colour biru, colour hijau, semua ada. Yang ni contoh garam colour biru. Okay, biasanya kalau garam yang colour biru ni dia ada ion kuprum. Okay, ada ion kuprum dia jadi warna biru. Kalau ada ion ferrum 2 dia jadi warna hijau. Okay, ini adalah ciri-ciri fizikal hablogaram. So yang pertama sekali, garam, apa pun jenis garam, dia mempunyai permukaan yang rata, sisi yang lurus dan bucu yang tajam. Bucu tajam, ada sisi lurus, permukaan rata. So itu adalah garam. Kalau awak tengok garam dekat rumah tu pun, walaupun dia kecil-kecil, cuba awak ambil kantar ke apa kan, awak akan nampak dia adalah ada sisi. Okay, garam tersebut ada sisi dan ada bucu. Walaupun disebut garam halus, dia dah kecil kan, saiz dia tetap sama je. Okay, yang kedua, mempunyai sudut yang tetap di antara dua permukaan yang bersebelahan. Okay, ada sudut tetap ni kat sini. Okay, ada sudut tetap. Yang ketiga, mempunyai bentuk geometri. Okay, bentuk geometri ni. Contoh seperti kubus, kuboid, rhombus dan juga prisma. So adalah bentuk-bentuk geometri. Yang ni bentuk geometri apa ni Tahu kan bentuk geometri kan? Ni bentuk geometri dia lah. Ni kita tak nampak dengan jelas sebenarnya bentuk dia macam mana. Mungkin ni bentuk kubus kot. Okay, hablo yang berlainan mempunyai bentuk geometri yang berbeza. Maksud hablo yang berlainan ni maksudnya jenis garam berbeza, bentuk geometri dia tak sama. Contoh kalau saya nak bandingkan garam natrium klorida dengan magnesium klorida. Walaupun dia ada klorida tapi nama dia berbeza, so bentuk dia akan jadi tak sama. Okay, bentuk dia akan berbeza lah. Okay, hablo yang sama tapi saiz yang berbeza tetap mempunyai bentuk geometri yang sama. Hablo yang sama. Okay, hablo yang sama maksudnya natrium klorida. Tapi saiz berbeza. Okay, yang ini bentuk yang ni kecil je. Okay, dia saiz dia tak sama tapi bentuknya tetap sama. Itulah ciri-ciri fizikal bagi hablogaram. So ada 5 ciri fizikal bagi hablogaram. Okay, yang ketiga, kita akan lihat kegunaan garam dalam kehidupan harian. Okay, sebenarnya ada banyak nama-nama garam tapi saya ambil sebahagian lah. Kalau awak nak tengok boleh tengok lebih lagi dekat dalam buku modul.
So ni adalah contoh kegunaan harian. Garam yang pertama adalah natrium nitrit. So natrium nitrit ni digunakan dalam mengawet makanan, contoh makanan daging. Fungsi dia untuk bagi nampak daging tu kelihatan segar. Contohlah kalau macam daging-daging yang frozen semua tu kan, burger lah, contoh burger lah, burger yang awak beli dekat pasaraya tu yang beku tu. Bila awak masak, bila awak belah tengah tu awak nampak dia macam colour merah-merah macam gitu kan. Okey, adakah logik daging yang dah lama dia warna merah cantik macam daging segar? Okey, sebenarnya tak logik. Sebab apa? Macam mana boleh jadi warna macam tu? Warna kelihatan segar, diletakkan ni lah natrium nitrit supaya daging kelihatan segar. Dia adalah sejenis pengawet makanan. Okey, yang kedua, argentum bromida. Ini pun sejenis garam. Okay, mungkin dalam pemikiran awak garam ni hanya untuk makanan sahaja. Tak juga. Garam argentum bromida ni digunakan dalam kertas fotografi. Okey, kertas filem. Kalau zaman dulu kita ambil gambar, dia guna apa nama tu yang filem kat dalam kamera tu. Filem yang dalam kamera tu kan, bila ambil gambar, nanti kita akan hantar kat kedai, filem tu untuk dicuci. Filem tu kalau lepas dicuci, awak tengok dekat filem tu dia ada macam dia macam ada nampak macam bentuk. Kalau awak tengah ambil gambar orang, nampaklah macam bentuk-bentuk orang, tapi kena tengok pada cahaya lah kan. Okey, sebenarnya argentum bromida ni dia sangat sensitif pada cahaya. Okey, dia sangat sensitif pada cahaya. Bila ada cahaya, dia akan jadikan warna filem tu gelap. Sebab tu nama dia foto. Okay, kita ambil gambar, ada cahaya, so dia akan bentukkan gambar yang kita ambil tu pada filem tersebut. Itu kegunaan argentum bromida. Okay, yang ketiga adalah natrium klorida. So natrium klorida ni yang paling popular lah dekat dalam masakan awak. So tak letak natrium klorida, makanan rasa tawar. Inilah garam yang kita banyak gunakan dekat rumah. Okay, garam natrium klorida. Okay, tapi sekarang pun ada yang dah tak gunakan natrium klorida, mungkin ada gunakan garam gunung ke, garam bukit ke, so dia ada warna-warna yang lain lah. So maksudnya bila ada warna-warna tu dia mengandungi ion-ion selain daripada garam yang asal. Tapi ini adalah garam yang original lah, yang zaman-zaman dulu gunakan. Itu adalah garam natrium klorida. Okay. Yang terakhir adalah pengelasan garam terlarutkan dan juga garam tak terlarutkan. Okey, garam ni ada dua kat sini. Satu garam terlarutkan, satu lagi garam tak terlarutkan. So kita pergi lihatlah macam mana nak kelaskan. Okey, keterlarutan garam di dalam air. Yang pertama, garam ini boleh dibahagikan kepada dua jenis. Okey, jenis ada dua. Yang pertama adalah garam terlarutkan. Istilah dia garam terlarutkan. Ada perkataan ter, ada perkataan kan. Bukan garam larut je. Garam terlarutkan. So garam ini adalah garam yang boleh larut dalam air pada suhu bilik. Contohnya awak ambil air masak, air suhu bilik, air paip ke apa, ni air. Lepas tu air ni jangan dipanaskan sebab kita nak suhu bilik je kan. Lepas tu kita tambahkan garam, garam dapur. Okay, garam yang dekat rumah tu. Lepas tu awak ambil sudu, awak kacau. Okay, ambil sudu, kacau. Lepas tu tengok garam itu hilang. Maksudnya itu adalah garam terlarutkan sebab dia boleh larut dalam air. Dan kalau awak buat perkara yang sama, dia dapati garam itu tidak larut. Okay, ambil air. Lepas tu awak jumpa garam dekat dalam makmal, awak pun ambil, awak letak garam tersebut ke dalam air, awak kacau. So kat makmal guna spatula kan, ni spatula, kacau, garam itu tetap ada dekat bahagian dasar. Dekat bahagian dasar bika tu. Okay, garam. Kacau lah berapa lama pun dia tidak larut. Itu kita panggil garam tak terlarutkan. Okey, sebenarnya garam ni ada dua. Satu yang boleh larut dalam air kita panggil sebagai garam terlarutkan.
Yang tidak boleh larut dalam air kita panggil sebagai garam tidak terlarutkan. Okey, garam yang tidak boleh larut dalam air pada suhu bilik. Okey, pada suhu bilik. Maksudnya kita tak panaskan air tersebut. Okey, seterusnya. So inilah permulaan yang menjadi susahnya tajuk garam ni sebab awak kena hafal banyak benda. Okay, dia setakat kalau kita dengar faham je tu, itu satu perkara. Satu perkara lagi kena hafal. So hafal apa? Hafal lah garam larut dengan garam tak larut. Okay, ini semua yang larut dalam air kita panggil sebagai garam terlarutkan. Okay, garam terlarutkan. Yang tak larut dalam air kita panggil garam tak terlarutkan. So dekat garam larut, saya singkatkan, saya letak GL garam larut, semua garam nitrat larut dalam air. Maksudnya kalau dengar je ada nitrat, belakang dia ada nitrat, confirm dia boleh larut dalam air. Okay, contoh magnesium nitrat, kalsium nitrat. Okay, dengar je ada je sebutan nitrat dalam nama garam itu, jadi dia adalah garam larut dalam air. Tidak ada satu pun garam nitrat yang tidak larut dalam air. Semuanya larut dalam air. Okay, yang kedua adalah garam sulfat. Garam sulfat maksudnya dia ada ion sulfat. Contoh seperti magnesium sulfat, natrium sulfat. So kalau ada sulfat, semua garam sulfat larut dalam air kecuali ada 3 yang tidak larut dalam air. So apa yang tidak larut dalam air tu, yang pertama adalah plumbum 2 sulfat, barium sulfat dan juga kalsium sulfat. Yang ni biasa kalau nak ingat, kita ingat PBC. Ingatlah PBC ataupun kadang-kadang disebut PCB. Mana yang senang? PCB ke PBC? Okay, ni untuk sulfat. So ingatlah, sulfat semua larut kecuali PCB. Okay, sulfat semua larut kecuali PCB. PCB, P tu apa? Plumbum, kalsium dan juga barium. Okay, yang ketiga, garam klorida. Garam klorida, semua garam klorida larut dalam air. Kebanyakannya memang larut lah. Semua garam klorida larut dalam air kecuali merkuri 1 klorida, plumbum 2 klorida dan juga argentum klorida. Okey, ada 3 juga. Merkuri klorida, plumbum 2 klorida dan juga argentum klorida. Okay, yang seterusnya, yang keempat adalah garam karbonat, CO3. Dengar ada karbonat tu. Garam karbonat semuanya tidak larut dalam air. Semua garam karbonat tak larut dalam air kecuali, yang ni kecualinya kat sini pula yang boleh larut. Natrium karbonat, kalium karbonat dan amonium karbonat. Banyak nak kena ingat kan. Sebab apa kena ingat ni? Sebab nanti awak nak kena sediakan garam. Contoh dia kata sediakan garam magnesium sulfat. So langkah pertama mesti kena tahu sama ada dia garam larut ataupun garam tak larut. Kalau garam larut kaedahnya lain. Kalau garam tak larut kaedahnya lain. So mesti kena hafal jadual ni. So akhir sekali, garam amonium, garam natrium dan juga kalium semuanya larut dalam air. Jadi daripada jadual ni kita boleh buat kesimpulan bahawa yang larut dalam air, semuanya yang larut dalam air adalah garam nitrat, garam amonium, garam natrium dan juga garam kalium. Yang ini tak ada kecuali. Okey, nitrat, amonium, natrium, kalium tak ada kecuali.
Ni tak ada perkataan kecuali. Kat sini tak ada perkataan kecuali. Tak ada perkataan kecuali, dia tiada. So ini 4 ni confirm larut dalam air. So nanti kita akan gunakan yang 4 ni untuk jawab soalan garam larut dengan garam tak larut. Okay, ini wajib hafal, wajib ingat. Sekurang-kurangnya dapat ingat ini dah sangat bersyukur dah. Kalau boleh ingat semua lagi bersyukur. Okay, maksudnya awak rajin. Okay, kat sini ni adalah cara nak ingat lah. So kalau awak ingat tadi yang saya cakap, garam nitrat, garam amonium, garam natrium dan kalium. Ini semua larut dalam air, confirm larut dalam air. So dia buat ringkasan dia NO anak. NO tu apa? NO tu adalah nitrat. Nitrat. NO ni adalah nitrat. A ni untuk amonium. Na adalah natrium. K adalah kalium. So harap dapat ingat lah. So NO anak, bila tulis macam ni, NO, A-N-A-K. Huruf besarnya kena ada, huruf kecil pun kena ada. Sebab apa tahu? Sebab dalam kimia ni kalau huruf besar maksudnya itu adalah satu atom lah. Ni huruf besar NO. Ada nitrogen, ada oksigen. Dan ni ada amonium, Na. N kalau ada huruf kecil dia akan join dengan huruf besar tu. Na, natrium. K sahaja, kalium. Okay, ini adalah nitrat, amonium, natrium, kalium. 4. Okay, ingatlah ini untuk larut. Permulaan ni hafal ni dulu. Okay, kemudian kita tengok untuk garam sulfat dan juga garam klorida. Okay, garam sulfat dan juga garam klorida. Tadi dia kata semua larut kecuali, dia ada kecuali yang tak larut. Kecualinya tu ada 3 je. Okay, untuk sulfat ada P, B, C. P plumbum 2 sulfat, B barium sulfat dan C adalah kalsium sulfat. Untuk klorida HPA. Okay, untuk klorida adalah HPA. Hidrogen pula. Mercury, plumbum dan juga argentum. Okay, tapi kalau saya lah kan, kalau untuk yang klorida ni, biasa saya ingat Cik Pah. Okay, Cik Pah. Ni dah nampak si L klorida, P plumbum, A argentum, H adalah mercury. Biasa awak Cik Pah lagi popular kot, nama Cik Pah tu. So tu untuk klorida. Okay, ni garam istimewa pula. So garam istimewa ini apa? Garam ini tidak boleh larut dalam suhu bilik. Dia tak boleh larut dalam air pada suhu bilik, tapi kalau kita panaskan air tu, maksudnya air tu air panas, dia boleh larut. Kemudian kalau air tu dah sejuk, kemudian bila air tu dah sejuk, dia akan jadi pepejal balik. Okay, kita tengok. Okay, kejap. Okay, yang pertama adalah plumbum 2 iodida. PbI2 dia punya formula. Plumbum 2 iodida ni dia warna kuning. Okay, dia ada, apabila awak campurkan dalam air, dia tidak larut. Okay, tidak larut dalam air. Tapi bila awak panaskan air itu, maksudnya air panas. Kita gunakan air panas, kemudian kita dah letaklah plumbum 2 iodida tu, didapati yang plumbum 2 iodida ni larut dalam air panas.
Okey, plumbum 2 iodida larut dalam air panas. Okey, larut dalam air panas membentuk larutan yang tidak ada warna. Dan kemudian bila air panas tu dah sejuk, okey, air ni dah sejuk, didapati yang plumbum 2 iodida tu dia terbentuk semula, membentuk pepejal berwarna kuning. Okey, dekat dasar dia. Bila air dah sejuk. Sebab apa? Sebab plumbum 2 iodida ni dia hanya larut dalam air panas tetapi tidak larut dalam air sejuk. Air sejuk ataupun air pada suhu bilik. Okey, yang kedua adalah plumbum 2 klorida. Okey, yang kedua adalah plumbum 2 klorida. So dekat plumbum 2 klorida ini dia adalah garam yang berwarna putih. Okay, kemudian bila dipanaskan, yang garam yang warna putih tu tadi, okay, kita tengok dia dah larut. Dia dah larut membentuk larutan yang tidak ada warna. Kemudian bila larutan tersebut dah sejuk, garam tersebut terbentuk semula. Okey, faham tak? Faham. Faham Okay, faham, bagus lah, kita buat latihan Okay, kelaskan kepada garam larut dan juga garam tak terlarutkan. Sekejap sorry, awak tengok dulu sekejap. Okey, kelaskan. Macam biasalah kita akan buat jadual. Garam terlarutkan. Garam tak terlarutkan. Okey, yang pertama kalsium karbonat. Larut ke tak larut? Tak. Okey, tak, betul. So semua garam karbonat tak larut dalam air kecuali natrium, kalium dan juga amonium. Okey, ni garam tak larut, kalsium karbonat. Okey, yang kedua argentum klorida. Tak. Okey, tak juga argentum klorida. Tadi kan saya cakap Cik Pa tu. Okey, Cik klorida. Kita ada argentum tak larut. Okey, kalium karbonat. Larut. Betul, larut. Okey, kalium karbonat. Sebab apa larut? Sebab kalium ni punca dia larut. Semua garam yang no anak tu. Okey, no anak ni kalium. Ni larut. Okey, plumbum 2 nitrat. Larut sebab ni no. Okey, plumbum 2 nitrat. Okey, zinc klorida. Klorida ni. Okey, larut. Okey, zinc klorida. Magnesium klorida. Larut, bagus. Okey, barium sulfide. Sulfide. PBC. Tak. Tak larut. Tak larut. Okey, barium sulfide. Ferrum 2 klorida. Larut. Okey. Okey, pandailah. Dah dapat kelaskan garam larut dan tak larut. So harap-harap awak hafal lah tu Hafal lah garam larut dengan garam tak larut tu. Okey, ni cara nak sediakan garam terlarutkan. Yang pertama, kita akan gunakan asid. Ini sebenarnya macam ulang yang tadi tu. So langkah yang pertama nak sediakan garam terlarutkan, kita boleh tindak balaskan asid dengan base. So kalau kata base ni dia mesti ada OH ataupun O kat belakang dia. Kat depan ni contohnya natrium hydroksida, natrium oksida. So ni adalah base, kategori base. Okey, asid contoh asid hidroklorik, asid nitrik, asid sulfurik.
Okey, kat sini kita tengoklah ion hidrogen tu dia akan dikeluarkan, gantikan ni masuk kat sini. Dan kita akan dapat nama garam dia, natrium klorida. Ni tadi saya dah cakap kan, so saya pergi cepat sikit lah sini. So yang kedua adalah tindak balas antara asid dengan logam. Okay, kita akan dapat garam dan juga gas hidrogen. Okay, garam yang terbentuk kita berpandu pada asid. Okay, kalau saya gunakan asid sulfurik kat sini dan logam yang saya gunakan adalah magnesium. So apa nama garam yang saya dapat kat sini? Kaedah dia sama tau. Kita buang je ion hidrogen ni, kita masukkan je logam yang ada kat sini. Masuk kat sini. So nama dia apa? Magnesium sulfide dan gas hidrogen yang kita akan peroleh ni lah. Tinggal bawa lagi belakang ni. Okay, contoh lagi satu. Saya nak dapat, saya guna asid nitrik. Okay, logam zinc. Apa nama garam yang saya dapat? Zinc nitrate. Ya, bagus. Zinc nitrate. Macam tu lah. Okay, kita tengok lagi satu. Last yang terakhir. Yang ketiga adalah penyediaan garam terlarutkan melalui tindak balas antara asid dengan logam karbonat. Contohnya kalsium karbonat. Okey, kita akan dapat garam, air dan juga karbon dioksida. So kalau guna asid hidroklorik, kalsium karbonat, so kita akan dapat kalsium klorida. Okey, garam dia. Kalau guna asid nitrik, gunakan tindak balas dengan magnesium nitrat dan magnesium karbonat. So kita akan dapat magnesium nitrat. Okey, dan air dan juga gas karbon CO2. Okey, tengok sekejap latihan ni. Cuba awak fikirkan jawapannya. Okey, saya bagi masa dalam 5 minit jawab. Cuba jawab. Okey,
Ini adalah salah satu contoh soalan. Dia kata kat sini Raja 56 menunjukkan satu tindak balas bagi serbuk zinc. So kat sini kalau dikata perkataan serbuk ni awak abaikan sahaja. Awak tengok nama je zinc. So zinc sahaja, dia tak ada zinc karbonat ke, zinc oksida ke. So ini adalah logam. Okay, kalau zinc sahaja, magnesium sahaja, natrium sahaja, itu adalah logam. Okay, logam kita tengok dia tambahkan dengan asid nitrik. Cair ke, pekat ke, abai kan. Okay, asid nitrik. Dan kemudian dia dapat garam T, gas W. Bila dapat hasilnya kat sini kita peroleh garam. Bila hasil yang diperoleh adalah garam, ini adalah penyediaan garam. Okay, ini adalah contoh penyediaan garam. Tadi saya dah bincangkan yang dalam untuk sediakan garam. Okay, sediakan garam ada 3 cara. Cara yang pertama, asid boleh bertindak balas dengan base, dapat garam dan juga air. Yang kedua, asid boleh bertindak balas dengan logam. Kita dapat garam, air dan juga garam dan gas hidrogen. Okey, yang ketiga, asid tindak balas dengan karbonat logam. Okey, karbonat logam kita dapat garam, air dan juga gas karbon dioksida. Okey, gas karbon dioksida. Okey, jadi kat sini ini adalah langkah yang kedua ni, asid dengan logam. Asid HNO3 kan, asid dengan logam. So kita dapat garam dan juga gas W. Okey, apakah nama garam T ni? Jawab soalan A, kenal pasti T dan juga W. T ni apa, W apa? Apa dia, tak dengar? Zinc nitrate. Zinc nitrate, okey betul. Pandai, zinc nitrate. Okey, dekat dalam soalan ini dia kata cuma hanya kata kenal pasti je. Dia tak ada kata namakan ataupun tulis formula. Kalau dalam soalan dia nyatakan namakan, okey, namakan T dan W. Okey, bila kata nama kena bagi wajib tulis macam ni, zinc nitrate. Tapi kalau soalan kata tuliskan formula. Formula kimia T dan W. Okey, jadi kena tulis dalam bentuk formula iaitu zinc nitrate. Macam ni. Tapi kalau dia hanya dia tak sebut perkataan nama ataupun formula, nak letak mana-mana satu pun boleh. Okey, nak letak mana-mana satu pun boleh. Okey, mungkin ada yang tanya kalau salah satu salah. Contohlah dia letak zinc nitrate, formula yang diletak adalah ZnNO3. Salah, ini yang betul. Okey, bila ni salah, ini betul, awak akan dapat kosong markah. Nak tulis, kalau nak tulis dua-dua, pastikan confirm betul dua-dua. So W apa? Hydrogen. Ya, hydrogen. Alamak, dia lari pula. Okay, W adalah hydrogen. Okay, W hydrogen. Betul, dapat 2 markah. Okay, nyatakan satu pemerhatian dalam tindak balas. Pemerhatian, bila sebut pemerhatian, ini kita boleh dari segi warna boleh. Kalau ada warna lah. Okay, selain daripada tu boleh nyatakan dari segi gelembung gas. Kalau ada gelembung gas. Okay, boleh nyatakan dari segi saiz ke, bentuk ke, macam contoh logam menipis. Logam menipis, boleh. Jadi kat sini apakah satu pemerhatian yang boleh dinyatakan kat sini? Untuk garam T ni ada warna tak? Tak ada garam yang ada warna, dia macam garam kuprum dan juga garam garam ferrum. Chin jawab apa? Gelembung gas hidrogen terbebas. Okey. Jawapan dia gelembung
gas terbebas. Macam Chin jawab tu, dia letak gelembung gas hidrogen kan, ada perkataan hidrogen kan, itu bukan pemerhatian. Okay, itu inference. Itu beza inference dengan pemerhatian. Kalau pemerhatian, kita jangan letak nama gas tu. Nama gas tu kita tutup. Contoh, gelembung gas oksigen terbebas. Salah. Jangan sebut oksigen. Letak je gelembung gas terbebas. Cukup. Okay, jangan letak nama gas tu. Pemerhatian ni maksudnya masa tindak balas tu berlaku, kita letak asid, kita letak logam kat sini, kita nampak gelembung. Okay, ini yang awak nampak. Tapi awak tahu ke ini hidrogen? Bukannya dia keluar gelembung tu dia ada letak perkataan H keluar kan? Tak ada kan? Jadi kita tak tahu ini gelembung apa. Buih apa ni? Kita tak tahu. Jadi kita hanya boleh tulis gelembung gas. So pemerhatian ini benda yang kita hanya boleh lihat. Macam warna, pemerhatian dari segi warna, perubahan warna, kertas litmus, itu adalah pemerhatian. Tapi kalau inference, kita bagi nama kepada gas itu. Maksudnya gas hidrogen terbebas. Ini inference. So inference kita bagi nama gas tersebut. Kalau pemerhatian jangan letak nama. Okay, akhir sekali C, tulis persamaan kimia bagi tindak balas. Okay, tuliskan persamaan kimia. Okay, serbuk zinc, apa formula dia? Okay, ada nak jawab tak? Letak dekat chat tu. Okay, HNO3 tambah Zn. Ni jawapan kawan awak ZnNO3 tambah H2. ZnNO3 tambah H2. Ke ada nak repair sikit jawapan tu? NO bracket 2. Okay, dia tukar. Okay, tukar sini. NO bracket 2. Betul? Ke salah? NO3 2. Okay, nitrat tu NO3. Yang 2-nya tu di luar bracket tu. Okay, dia tertinggal tu 3 tu. Okay, kat sini adalah persamaan kimia. Bila nak buat persamaan kimia untuk dapat markah persamaan kimia adalah 2. Okay, markah yang pertama dia akan bagi setiap formula tu betul baru dapat satu markah. So asid nitrik betul formula dia, zinc betul formula, zinc nitrat betul, hidrogen betul, dapat satu markah. Okay, lagi satu markah adalah persamaan kimia yang seimbang. So kalau kita lihat kat sini, imbang ke tak imbang? Okay, hidrogen ada 1, ni hidrogen ada 2. Cuba imbangkan. 2HNO3. Ya, 2HNO3. Dah imbang belum? Dah. Okey, dah. Jadi bila dah imbang baru dapat lagi satu markah. 2 markah kat sinilah total. So persamaan kimia ni nampak macam simple, 2 markah, tapi sebenarnya banyak benda yang awak kena tahu. Pertama, kena tahu nak tulis formula ni. Bukan senang nak tahu formula ni kalau awak tak hafal. Okay, mesti kena hafal. Okay, sampai sini sajalah. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada persoalan? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada Senyap je. Ke tertidur dah? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, kalau ada pun lepas ni boleh tanya je lah. Okey, walaupun saya kadang-kadang kepala lambat, kadang anak saya dia dah main handphone, dia dah buka dulu chat tu. Jadi kalau saya tak balas-balas tu, buatlah gambar star ke apa ke, bagi macam remind sikit lah. Okay, saya tak akan marah lah.
Okay, kat sini buku modul muka surat 169 dan 170. Yang latihan dalam slide ni memang ada dalam buku modul. Saya ambil latihan ni dalam buku modul. Yang ni samalah. Ini ni. Jadi jawapan kita dah bincangkan, tinggal masukkan jawapan sahaja. So kalau tak ada apa-apa nak tanya, saya tamatkan sampai sini sahaja. Okay, terima kasih kerana masuk ke kelas pada waktu tengah hari ni. Okay, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.